masuk pintu aku kerap kali, bahkan tidak berkaca bagaikan yang tak disaji. Ditenggelami suara dunia yang menyakiti. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Memberi inspirasi dan menyampaikan pelbagai informasi kepada anda di Wanita Hari Ini Ekstra 12 Disember 2020. Assalamualaikum. Selamat tengah hari kepada semua penonton setia kami. Bermulanya untuk siaran hari ini dah pun masuk pukul 12 tengah hari ini. Betul. Pastinya ramai dalam kalangan anda yang masing-masing sibuk untuk menguruskan urusan keluarga. Apapun kami mengharapkan agar 1 jam ini anda dedikasikan untuk kami kerana ada sesuatu yang menarik yang kami nak bawakan kepada anda. Apatah lagi bagi mereka yang mungkin tercari-cari hiasan dekorasi rumah untuk memberi satu nafas baru kepada anda. Apa yang kami boleh janjikan, anda takkan rugi kalau bersama kami sepanjang 1 jam ini. Lihatlah senyuman saya yang cukup lebar pada hujung. Senyum dulu. Senyum dulu. Pada hujung minggu ini. Kerana WHI Extra sentiasa memberi anda sesuatu yang cukup santai. Dan juga hari ini kami akan memberikan satu idea untuk menghias rumah anda. Sama ada nak buat sendiri ataupun mungkin mengupah orang lain, terpulang kepada anda. Ikut bajet ya. Ikut bajet. Okey, tapi sebelum itu juga di hujung minggu ini kami faham bahawa PKPB memang dah ada kelonggarannya, tetapi ada sesuatu yang mungkin kita boleh kongsikan, yang mungkin saya nak kongsikan dengan Rina juga. Saya dah mula lihat di jalan raya, di pusat membeli belah, di tempat-tempat awam dan sebagainya, semakin ramai orang, semakin sesak. Tapi kita harus ingatkan kepada mereka, Rina, bahawa kita masih lagi belum berjaya memutuskan rantaian COVID-19. Jadi kita bertanggungjawab untuk menjaga kita dan satu sama lain. Dan yang pastinya kita pun sedar bahawa pada semalam memang hari cuti untuk Selangor kan, ramai dalam kalangan kita yang mengambil peluang untuk balik ke kampung. Betul. Habiskan waktu bersama dengan keluarga. Maklumlah, kita percaya ramai dalam kalangan kita yang dah lama tak berjumpa dengan ibu ayah dan keluarga, tetapi kita harus sentiasa ingat kita masih lagi dalam kehidupan normal baharu kita, yang mana setiap SOP masih lagi perlu dipatuhi. Anda masih lagi keluar, perlu memakai pelitup muka, sentiasa mencuci tangan anda menggunakan hand sanitizer dan pastikan jarak fizikal anda tetap dijaga. Ini adalah usaha kita. Betul. Dalam memastikan bahawa pandemik COVID-19 ini berjaya untuk kita landaikan. Dari segi jumlah pun kalau kita lihat memang merisaukan ketika ini. Jadi kami memerlukan kerjasama daripada semua, termasuklah saya dan juga Farin sendiri. Sama-sama kita jaga kita. Okey, jangan leka dan teruslah jaga kesihatan. Okey, ada sesuatu yang menggembirakan juga kita semua tentang sesuatu yang dinanti-nantikan oleh semua, iaitu mengenai separuh akhir Music 35. 21 buah lagu telah pun membuktikan kehebatan. Kini tiba 9 buah lagu terakhir memberi saingan. Lagu manakah yang bakal menempah tempat di anugerah juara lagu ke-35. Saksikan debaran dan penentuannya di Muzik separuh akhir ke-3 pada Selasa 15 Disember 2020, 9 malam secara langsung di TV3. Maklumlah ramai saya percaya menantikan mungkin siapakah yang bakal melalui fasa ataupun mengharungi anugerah juara lagu di peringkat akhir ini nanti. Dan yang pastinya kita akan ketahui keputusannya pada 15 Disember ini. Jadi harap bersabar. Selasa ni kita akan tahu siapa yang bakal ke AJL 35. Okey, kita terus saja ke topik kita hari ini bagi peminat-peminat ruang kediaman. Kalau kita lihat sebenarnya, Rina, tempoh PKP ni saya juga diberitahu oleh rakan-rakan pereka hiasan dalaman dan sebagainya.
ramai yang dah mula mencari inspirasi, mencari idea. Kalau dulu-dulu mereka jarang-jarang berada di rumah, tapi bila ada kat rumah ni, duduk kat ruang tamu, duduk kat dapur, duduk kat setiap sudut, dah mula mencari-cari idea macam mana nak mencantikkan lagi rumah mereka. Maklumlah, banyak masa yang diluangkan Betul. di rumah. Baru kita perasan, dah lama rumah kita ni tak diberi nafas baru. Dah lama kita mungkin tak tukar perabot dan sebagainya. Ataupun dekorasi dinding itu sendiri, hiasan yang sebenarnya yang boleh menaikkan lagi aura seri kediaman anda. Ini yang sebenarnya kita nak bawakan di WHI Extra pada hari ini tentang hiasan dinding. Saya bab-bab ni memang cukup sukalah. Sebab kalau kita lihat sebuah rumah ni, kadang-kadang bila kita keluar bekerja dan sebagainya, balik ke rumah kita mahukan perasaan yang memberikan ketenangan kepada kita. Dia tak perlu satu rumah yang kita rasa kalau hebat, mewah dan sebagainya, tetapi cukup sedap mata memandang dengan hiasan dinding yang kita rasakan memberikan ketenangan kepada kita. Dan yang paling penting juga yang sesuai dengan bajet kita. Dan lebih menarik pada hari ini, kemungkinan anda juga akan mendapat idea ataupun tips bagaimana anda sendiri boleh melakukannya di rumah. Wallpaper lah, wainscoting lah, frame dinding, wallpaper. Kita akan bincangkannya pada hari ini. Jadi kepada anda semua, kalau ada sebarang pendapat, sebarang pertanyaan, mungkin juga ada sesuatu yang ingin dikongsikan, silakan di Facebook kami, Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram. Dan juga jangan lupa untuk follow WHI TV3. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini kami bawakan kepada anda idea-idea menarik untuk hiasan dinding di WHI Extra. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini Extra. Di hari Sabtu ini, di hujung minggu ini, kami akan terus berkongsikan sesuatu yang cukup menarik, yang terus memberi inspirasi kepada anda. Okey, kita nak berbalik kepada topik yang kita nak bawakan hari ini tentang hiasan dinding. Mungkin ramai dalam kalangan kita yang masih lagi orang kata berada di rumah, melakukan kerja dari rumah. Anda mungkin merasakan anda inginkan sesuatu kelainan untuk hiasan dinding anda. Hari ini kita nak bawakan seorang tetamu istimewa yang bakal berkongsi pelbagai idea berkenaan dengan topik ini. Ini dia, saya perkenalkan Puan Nurseha Abdul Rashid daripada Seni Design. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, Puan. Kalau kita lihatlah sebenarnya dalam tempoh PKP ni ramai terus membicarakan macam mana nak mencantikkan rumah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi Rina, bila buat panggilan video, belakang bersepah-sepah tak cantik pun dinding belakang tu. Ramai dah mula berkira, ramai dah mula berfikir. Apatah lagi orang yang buat online meeting. Betul. Okey. Jadi Puan, mungkin bercakap mengenai hiasan dinding ini, bagaimana kita nak huraikan kepada para penonton tentang apakah pilihan-pilihan yang kita ada? Okey, hiasan dinding ni mempunyai banyak kategori. Kita ada wallpaper, kita ada wainscoting, kita ada paneling, kita ada decorative panels, kan. Jadi benda ni adalah banyak pilihan sebenarnya. Dan pemilihan atau pihak pemilik rumah tu bergantung kepada apa yang mereka suka, mengikut konsep ruang mereka dan juga bajet. Bajet. Dan hiasan dinding ni sebenarnya dia boleh secara kekal ataupun sementara boleh diubah-ubah. Dan mungkin ada juga yang sekarang ni trend dapur ni mempunyai featured wall, di mana tidak semua dinding dapur dia menggunakan jubin yang sama, tetapi hanya ada satu dinding yang menggunakan jubin yang berbeza dan lebih mahal. Dan itu salah satu daripada solusi supaya ruang tu nampak lebih ada focal dan juga lebih menarik. Bila Puan Seha sendiri menyentuh tentang kita ada pelbagai jenis hiasan dinding untuk memberikan satu nafas baru kepada kediaman kita, termasuklah wainscoting, kita ada decorative panel dan sebagainya. Kalau dilihat daripada hiasan dinding yang ada ini, bagaimana ia berfungsi dan memberi impak kepada sesuatu ruang kediaman itu sendiri? Amat penting kalau sebuah rumah tu ataupun ruang tu sama ada kita hendak nampak ia lebih luas, kita gunalah cermin. Ataupun kita nak nampak dia lebih tenang, kita buat lagi mural wall. Mural wall yang boleh dilukis atas dinding. Itu bergantung. Dan bagi saya, ada juga hiasan dinding yang berfungsi. Bermaksud dia mempunyai paneling dan juga dia ada storage system.
orang lihat tulistic seperti dinding, tapi tetapinya dia adalah sebuah bilik stor ataupun laluan ke dapur dan sebagainya. Ya. Jadi benda ni lebih kreatif dan sebenarnya ada banyak rujukan boleh dibuat melalui Google, website, Instagram kan. Tetapi ini bergantung kepada apa pemilik tu sendiri nak. Tapi yang penting konsep kena seragam. Okey. Kalau konsep tu moden, semua kena moden lah. Kalau klasik, kalau elegan, jangan campur adukkan. Okey, bercakap mengenai itu, selalunya lah bila Puan melihat tentang mereka yang mungkin suka menghias dan juga mendekorasi rumah, antara kesilapan-kesilapan yang selalu pemilik rumah lakukan, selalunya apa sebenarnya? Warna, Okey. warna, pemilihan material dan juga proporsi. Proporsi itu maksudnya sama ada terlalu besar ataupun terlalu kecil. Dia kena mengikut ruang tu sendiri. Jadi bagi saya kita tidak boleh memaksa pemilik rumah tu memanggil hiasan dalaman, bergantung pada bajet mereka. Tapi benda ni ada rujukan di dalam website. Jadi bagi saya amat penting untuk mereka jangan melakukan sesuatu hiasan dalaman tu tanpa selidik, tanpa melihat rujukan. Buat research dan kena buat research jugalah. Bila menyentuh tentang seorang pemilik kediaman itu perlu mengetahui konsep kediamannya dahulu sebelum memilih hiasan dinding ini. Mungkin Puan Seha juga boleh jelaskan dari segi pemilihan untuk wallpaper, untuk kita ada wainscoting, decorative panel ni semua ni. Apakah konsep yang sesuai? Katakanlah jika seseorang itu memilih untuk membuat wainscoting, adakah konsep yang dipilih juga perlu ditentukan terlebih dahulu? Memang perlu. Tapi bagi saya yang lebih mudah dan lebih selamat adalah modern. Sesuai untuk semua? Sesuai untuk semua dan dia lebih, orang kata everlasting. Everlasting, dia tidak mengikut trend sangat. Tapi wainscoting sekarang adalah trending. Tetapi kita kena tahu wainscoting sebenarnya daripada zaman dulu lagi memang sudah ada. Klasik sebenarnya kan? Klasik. Tetapi sekarang dia telah orang kata simplify benda tu. Jadi bila simplify, ramai orang boleh guna. Ramai orang boleh pakai. Kan? Jadi bagi saya sekarang ni pemilik ni lebih kreatif, dia lebih mengambil cabaran dan kita pun tahu masa PKP memang memang ramai yang buat sendiri. Bagi saya itu sesuatu benda yang sepatutnya dilakukan kerana kalau kita lihat di luar negara sebenarnya benda ni boleh dibuat sendiri. Memang diorang memang trending DIY. So bagi saya kita agak lambat untuk membuat DIY itu sendiri. Okey, dia ada satu lagi situasi di mana sebelum seseorang tu, dinding adalah satu yang memang kita berada di sekeliling kita tau. Tapi saya melihat juga ada satu-satu keadaan di mana tentang konsep tu sendiri. Perabot tu memang dah sedia ada. Perabot tu mungkin perabot lama, perabot klasik, berkerawang-kerawang segala. Tapi tiba-tiba dindingnya nak moden. Boleh ke tak boleh ataupun apa nasihat untuk mereka yang terpaksa sesuaikan? Memang kena ikutlah. Memang kena ikut, takkanlah kita ambil klasikal tiba-tiba nampak moden. Tetapi ada yang jenis yang klasik tetapi dia moden. Tetapi dia klasik moden ni dia agak simple, dia dekoratif dia agak kurang. Jadi bagi saya itu lebih selamatlah. Bermakna ada juga yang dia campur adukkan, tetapi bagi saya kena pandai. Jangan sesuka hati nak campur adukkan perabot dia. Maknanya dinding tu kita kena tengok juga perabot-perabot kita yang memang dah sedia ada tu barulah mungkin baru kita fikirkan dindingnya tu mungkin. Dan amat penting juga apabila satu ruang tu kita kena fikirkan apa yang kita nak focal point kan. Kita nak fokuskan. Jangan semua perabot tu untuk kita buatkan elemen fokus. Kerana ada sesuatu elemen yang kita tunjukkan. Kita larikan sikit dalam fokus tu. Okey. Okey, kalau kita lihat sebenarnya kita dah dapat input sebenarnya. Betul. Bagaimana kita nak memastikan konsep dan juga penentuan hiasan dinding yang sesuai dengan konsep kediaman kita. Tadi dah disentuh tentang wainscoting, decorative panel, wallpaper dan ada juga disentuh sebentar tadi oleh Puan Seha tentang mural. Ini satu yang saya kira bagi mereka yang terlebih kreatif dan menyahut cabaran untuk memberikan sesuatu yang berbeza kepada dinding kediaman mereka. Tapi mungkin juga satu kelebihan untuk kediaman anda. Kita saksikan mural bersama dengan seorang yang cukup berbakat. Kita saksikan. Silakan.
Siapa sangka lukisan besar yang menggunakan cat atau semburan pada dinding boleh menaikkan aura sesebuah ruang. Motif atau coraknya juga pelbagai, termasuk abstrak dan lukisan 3 dimensi. Nur Fuji Anggara Masyudi, 24 tahun, menggunakan bakat yang dimilikinya untuk melukis mural sebagai satu sumber pendapatan yang baharu. Biasanya saya dulu graphic design, saya apply dalam bentuk digital. Dan sekarang saya apply dalam keadaan manual pula. Lepas PKP, saya decide untuk ketengahkan lagi saya punya bakat mengenai seni mural ni. Saya kedepankan lagi saya punya minat seni saya. Kiranya dulu itu hobi, sekarang kira jadikan sebuah bisnes. Mural ni boleh je, semua orang boleh buat. Kita kena ada confident lah, kena ada sifat ingin belajar. Kebiasaannya hiasan dinding seperti mural dilukis di ruangan yang lebih besar dan kosong bagi menarik perhatian sesiapa sahaja apabila melihatnya. Permintaan untuk graphic designer banyak kita melukis on digital, illustration, Photoshop. Daripada situ kita lain lah dari segi pembentukan idea tu. Mural pula, cabaran dia mungkin dari segi permintaan customer. Macam mana kita nak olah daripada design tu, daripada tablet, transfer to mural 2D. Kita nak melukis dalam keadaan besar, kita nak bagi ukuran dia betul ke tidak. Hasil kreativiti Fuji Anggara, dia menerima banyak tempahan lukisan mural, terutama bagi hiasan dinding di restoran dan premis kedai. Kebanyakan mural dihasilkan menerusi lukisan tangan. Oleh itu, pelbagai pilihan yang boleh diselitkan dalam ruang kediaman dan dinding mengikut gaya, konsep dan suasana. Itu merupakan satu lagi idea untuk orang kata menghias ataupun mendekorasi dinding anda. Di rumah saya juga ada mural, tapi yang dibuat oleh anak saya yang berusia 4 tahun. Dia conteng dinding itu, jadi saya biarlah. Okey, baik, saya bersama dengan Puan Rafidah Nani Afandi ataupun saya panggil saja Puan Nani. Okey, Puan Nani akan berkongsikan dengan kita mengenai apa yang mungkin kita boleh menjadikan hiasan dinding daripada orang kata barang-barang terpakai yang mungkin selama ni ada di rumah kita tapi sebenarnya mempunyai nilai estetik untuk menghiasi dinding rumah kita. Silakan Puan Nani, apa yang kita ada pada hari ini untuk berikan inspirasi pada penonton? Hari ini kita ada salah satu contohnya. Ini dibuat daripada daun pokok kipas. 100% daripada daun pokok kipas. Okey. Kita guna pakai semua bahan-bahan yang sedia ada di rumah untuk hiasan dinding yang bawah bajet. Okay. Maknanya tak perlu berbelanja besar untuk ada hiasan-hiasan dinding. Kat belakang ni kita guna hanger yang terpakai. Okey, kita boleh tunjuk pada penonton. Ini guna hanger. Okey, ada cangkuk hanger, kemudian bunga kipas kering ni. Saya tengok tapi ini sebenarnya kalau kita tengok bunga kipas ni macam sampah-sampah tu semua kan. Kita ambil dan kemudian macam mana kita boleh pastikan ketahanan dia ni? Daun kipas ni kita kena petik dia masa dia masih hijau. Lepas tu kita keringkan dengan suhu bilik. Tak boleh kena matahari secara direct lah. Kalau janganlah kita main ambil, dia tu tak boleh lah. Okey, baik. Biarkan dia kering kat dalam rumah, dia pasti akan kukuh tahan sampai. Okey, dan ini salah satu lagi daripada orang kata yang bahan-bahan kering Ya, ini daripada akar pokok. Ataupun kalau kita tengok selalu kat pokok besar-besar tu ada akar-akar berjurai-jurai tu. Yang inilah dia punya akar ni, kita tarik, ni lilit. Kat belakang ni pun ada hanger juga. Hanger lama. Mana ini semua dah dikeringkan dan kemudian diwarnakan, dispraykan. Ni kita gantung lah itu kan. Okey, baik. Ini juga adalah sesuatu yang lebih menarik yang kami ingin kongsikan kepada anda. Kita nampaknya ada sudu, ada garpu. Apa sebenarnya kita nak buat ni, Puan? Okey, yang ini tempat sangkut ini sebenarnya tempat cangkuk kunci rumah saya. Okey. Tapi kebetulan lepas buat ni ramai pula yang order. Jadi kita buat secara macam ni ada yang mereka order Ya. Sekarang ni mereka boleh buat sendiri ni. So hari ni kita nak buat demo yang inilah. Bagaimana dan apa bahan-bahannya, Puan? Bahan dia biasa ni kita gunakan kayu yang selalu orang guna untuk apit shilling tu. Kayu spin. Lepas tu tali jut dan bahan utama dia adalah garpu. Tapi garpu ni kena guna garpu yang betul-betul kuat lah.
Sebab nanti mana tahu kita gantung-gantung dia patah pula lepas dia bengkok kan. Pemilihan tali jut ni kerana ia ada orang kata lebih tebal dan Dia lebih kukuh. Ha. Lebih tahan lama, lebih kuat dah ikatan dia. Okey, bagaimana mungkin orang dah nak tengok macam manalah benda ni diikat agak ni kan. Dengan garpu ni. Kita gunakan sebenarnya 100% daripada tali ni untuk mengikat, tapi untuk finishing yang lebih cantik kita guna juga glue gun lah. Okey. Untuk supaya dia lebih cantik. Okey, bermakna tak ada langsung paku dan sebagainya. Tak ada. Memang sepenuhnya cara lilitan tali ini dan disokong oleh glue gun itulah untuk memastikan ianya lekat dan diikat. Tapi kalau orang tengok boleh belajarlah cara ni ataupun kadang-kadang saya takut nanti orang tak tahu macam dia main ikat je garpu dia tu. Tak cantik rupa dia. Kerana okey baik, saya angkat sikitlah supaya untuk anda lihat yang bahawa sebenarnya kalau kita lihat cara ikatan ini juga memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan orang kata pencangkuk ini cantik. Kalau tengok lilitan tali jut ini dan bagaimana ianya diikat, dan inilah yang sedang dilakukan oleh Puan Nani sekarang. Okey Puan, sebenarnya antara yang menarik, macam mana boleh dapat idea ni kan? Takkanlah tengok garpu tu. Sebenarnya macam mana? Mungkin saya ni sejenis orang yang kuat berangan sikit. Okey. Jadi bila saya tengok sesuatu benda tu, saya suka membayangkan dia sebagai suatu benda yang lain. Okey. Dan saya kalau boleh nak sehabis jimatlah untuk barang-barang hiasan dalam rumah, selain daripada berhias, ianya juga diguna pakai selain daripada kita sekadar memandang saja. Okey. Baik. Dan setakat ini bila orang melihat Puan Nani melakukan idea kreatif seperti ini, macam mana dengan sambutan orang ramai? Adakah mereka kadang ada orang yang memang tak pernah ada idea sebelum ni, mungkin rasa terperanjat, boleh jadi macam ni ataupun bagaimana? Ataupun mungkin ada yang bagi barang-barang terpakai kat rumah, dia bagi kat Puan Nani so buat sesuatu. Sebenarnya saya ada satu store yang memang khas untuk simpan barang-barang terpakai ni. Okey. Yang mana kawan-kawan saya kalau ada barang-barang yang tak pakai lagi ke dia orang saya nak buang, dia orang akan hantar ke rumah saya. Dan saya terpaksa sediakan satu store untuk simpan barang-barang itulah. Okey, baik. Puan Nani, kalau mereka, saya pasti kita dah berjaya menarik perhatian orang ramai untuk mengetahui apakah lagi idea-idea kreatif dari Puan Nani. Di mana Instagram anda? Kalau Instagram tu boleh pergi ke Nani's Makeover. FB pun sama, Nani's Makeover. Kat situ kita ada share, setiap hari kita ada share tutorial DIY macam-macam barang keperluan rumah. Cantik tu kalau kita tengok gambarnya tu. Memang kadang-kadang saya pasti ramai antara kita yang memang tak terfikir pun sebenarnya. Okey, antara yang ramai orang minat sekali daripada idea Puan Nani ni, apa yang selalu orang memang betul-betul tertarik tu? Kebanyakan yang saya tengok paling banyak dapat sambutan. Semua barang-barang kelengkapan rumah yang dihasilkan dengan menggunakan barang-barang yang sangat mudah dapat. Tengok Puan Nani punya kuat ni, dia bengkok kat sini pakai tangan. Okey, baik. Okey, yang ini mungkin saya tak sempat nak tunjukkan tadi. Ini mungkin sudu-sudu lama dan sebagainya. Okey. Itu dia. Terima kasih Puan Nani menunjukkan cara kita yang cukup mudah. Saya pasti ramai yang dah mula mendapat idea apa lagi yang boleh dilakukan dengan barang-barang terpakai di rumah mereka. Baik, kita bersama dengan Rina dan juga Puan Syah dah bersedia untuk menunjukkan sesuatu yang juga cukup istimewa untuk kediaman anda. Silakan Rina. Okey, ini yang kita sentuh sebentar tadi. Bila menyentuh tentang waistcoating yang menjadi trend, bak kata Puan Seha ketika ini, ramai dalam kalangan kita yang mungkin kekurangan bajet. Hari ini kita nak membawakan satu idea kepada mereka bagaimana mereka boleh melakukan sendiri di rumah. Puan Seha, terlebih dahulu kalau kita tengok kat depan ni ada macam-macam bentuk paneling dari segi tekstur dan desainnya sendiri. Mungkin kita kongsikan ini terlebih dahulu. Okey. Yang ini adalah produk daripada NAS Korean Deco, di mana ia adalah material PVC. PVC ni adalah alternatif daripada sebelum ni kita guna timber. Wood timber tu dia lebih keras dan lebih mahal. Dan ini adalah satu alternatif di mana pemilik boleh adakan wainscot di rumah dan dia lebih murah dan lebih cepat. Dan PVC ni adalah diambil daripada Korea lah. Dan dia selain daripada yang moden,
dia ada juga berbagai profil yang ada lah. Dia ada klasik. Ini dia sesuai juga melihat kepada konsep kediaman Konsep itu sendiri. kediaman Kalau masing-masing. mereka yang lebih kepada klasik, mungkin ini pilihannya ya. Ya, betul. Kalau boleh kita tunjuk, sebab ini betul-betul kayu Bukan, ini PVC. Oh, ini juga PVC. PVC ni semua PVC. Okey, tapi kalau kita lihat dia seumpama kayu sebenarnya yang dah ada ukiran dengan tambahan nilai-nilai estetika di situ. Okey. Okey, dan kalau kita lihat di sebelah sana, kita ada dua pembantu Puan Nur Seha sendiri yang sedang melakukan demo untuk wainscoting ini. Nampak mudah, Puan Seha. Tapi kita pastinya memerlukan teknik juga bagi mereka yang mungkin pertama kali ingin lakukan DIY ini sendiri. Apa mungkin tipsnya? Okey, amat penting pemilik kena tahu bajet dia dulu. Okey. Bajet dia dulu dan juga konsep rumah dia sama ada moden ataupun klasik. So apabila dia tahu ruang yang dia perlu untuk buat wainscot tu, dia akan mengukur panjang ruang tu dan daripada situ kita boleh ukur berapa banyak bahan ini diperlukan. Okey. Dan ini dia apabila diperlukan dan bahan-bahannya kita tak menggunakan paku. Kita hanya perlukan gam saja. Gam saja. So bagi saya ini adalah salah satu daripada teknik yang amat mudah, cepat dan juga lebih murah. Yang penting kena tahu juga dari segi ukurannya, yang kena pastikan garisannya juga sama supaya bila dah pasang tu nampak cantik sahaja kan. Betul. Tapi kalau kita lihat ini ni memang bagi mereka yang mungkin suka rona keemasan. Kalau saya tengok ni memang wow berkilatnya. Ini juga adakah dari material yang sama? Material yang sama. Tetapi kalau kita lihat mungkin dia menggunakan spray paint atau bagaimana? Okey, produk ni dia sebenarnya dia dah siap ada coatingnya. Jadi tak perlu lagi untuk kita buat kemasan. Sekiranya yang untuk yang putih tu, yang tengah buat demonstrasi tu, yang itu boleh kita catkan dia dengan warna yang kita perlu. Jadi dekat sini kita ada contoh yang warna yang sama dengan dinding. Okey. Dan juga sekiranya kita tidak mahu dia warna sama, kita boleh kekalkan dia berwarna putih supaya dia ada sedikit kontras. Okey, nampak lagi impaknya kepada sebuah kediaman. Ada setengah mereka lebih suka warna yang senada, jadi sesuai untuk melihat kepada konsep masing-masing ya. Okey, ini adakah tambahan aksesori untuk dinding? Yang ini material yang sama, dia boleh buat untuk frame gambar lah. Benda ni memang boleh mudah dibuat. Tapi kalau sebegini? Ini pun sama juga. Material yang sama. Ada fungsinya? Material yang sama dan juga yang ini adalah salah satu daripada konsep maybe kalau dia nak buat wainscot yang berbentuk bulat ke apa, tapi ini maybe contoh yang kecil lah. Memang boleh buat lah. Ataupun yang ini pun boleh kita letak gambar ataupun sebagainya. Ikut kreativiti masing-masing. Baik, Puan Seha, bagi mereka yang mungkin merasakan apalah salahnya kalau kali ini mereka lakukan sendiri untuk mencantikkan kediaman mereka, bajet minimum yang diperlukan? Bergantung kepada bajet. Bagi saya benda tu boleh disebut berapa banyak jumlah ke ataupun bagaimana? Kita nak tahu anggaran untuk bajet. Okey, anggaran untuk mungkin dalam 10 kaki panjang, 8 kaki mungkin dalam 2,000 begitu. Okey. Itu sekiranya pihak pembekal yang akan pasangkan. Okey. Tapi pembekal ni dia adalah dia supply dan install sekali. Baiklah. Dan bagi mereka yang mungkin nak tahu lebih lanjut lah, kalau nak memberi barangan ini ataupun nak mendapatkan perkhidmatan, bagaimana caranya? Okey, yang ini boleh terus kepada Insta yang bagi saya sudah ada tertera kot dekat dalam Instagram dia iaitu Korean Deco dan sekiranya memerlukan khidmat hiasan dalaman kepada kami lah Seni Design. Seni Design. Ada secara komprehensif lah. Okey, bagaimana mungkin appointment itu perlu dilakukan? Adakah boleh terus ke pejabat dan bagaimana? Boleh berhubung terus dengan kami ataupun dengan pihak pembekal lah. Dan sebab kami ni berkolaborasi bersama. Okey, baiklah. Kalau nak dapatkan maklumat lebih lanjut, boleh terus ke Instagram Seni Design ataupun Deco Korea, betul ya? Ya. Baik, terima kasih Puan Seha bersama kita hari ini berkongsi tentang
tips dan juga bagaimana cara kalau anda ingin melakukan hiasan dinding sendiri di rumah. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada semua. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Pastinya dalam segmen tajam kita nak berkongsi tentang kehebatan produk daripada V Asia. Tak lain tak bukan bersama dengan Dato' Azria. Sihat, Dato'? Sihat, Mela. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, seperti biasa kita nak wawarkan sesuatu yang istimewa untuk kesihatan penonton-penonton kita. Silakan. Okey, terima kasih Rina. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari ini. Rina, seperti biasa ya, saya selalu ingatkan penonton Wanita Hari ini ya, seiring dengan peningkatan usia ya, berlaku perubahan hormon ya, yang mana perubahan hormon ni kadang-kadang menyebabkan kita cepat letih, rasa kurang bertenaga ya, tak kurang juga Rina, kekurangan nutrisi ya boleh menyebabkan kita juga nampak tua ya, dan paling penting ya, kalau kekurangan nutrisi boleh menyebabkan kita juga diancam dengan pelbagai penyakit-penyakit yang berbahaya. Sebab itu Rina, mencegah lebih baik daripada merawat. Apa-apa pun ya, jaga kesihatan, amalkan pemakanan seimbang ya, jangan ya disebabkan oleh kesalahan kita sendiri ya. Kita sendiri yang tak jaga makan ya, kita makan makanan manis, kita makan makanan berlemak ya, kemudiannya boleh menyebabkan kata orang tu komplikasi pada kesihatan tubuh badan, penyakit yang berkerangkai. Saya kira ya, disebabkan kesalahan sendiri ni, kita sendiri yang kata orang tu terjerumus ya dengan masalah kesihatan dan sebagainya. Apa pun mencegah lebih baik daripada merawat, saya katakan tadi Rina. Dan jangan lupa ya, dapatkan makanan tambahan seperti platinum drink yang tertera kat depan saya ni ya. Saya kira kalau kita lihat video kat Kaca TV Rina, disebabkan kata orang tu pergerakan kita yang terbatas ya, kita tak boleh solat berdiri, terpaksa duduk ya, kadang-kadang ada terpaksa berkursi roda ya. Dan permasalahan sini sebenarnya sangat membimbangkan, dan sebenarnya ya, jagalah pemakanan, kawal selia ya berat badan ya. Kalau boleh kita kira kalori ya. Jangan lupa amalkan makanan tambah yang sihat seperti platinum drink ni, yang mana ya platinum drink ni kaya dengan pelbagai nutrisi, vitamin yang sangat baik untuk tubuh badan. Sebab apa ya, rumusan yang terbaik, ramuan yang tinggi antioksidan ya, seperti buah makui berry. Buah makui berry ni sebenarnya ramai orang tak tahu ya, sebab apa, ianya sangat-sangat berkhasiat ya. Yang mana ya, buah makui berry adalah buah yang mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali. Yang mana ya, dengan pengambilan buah makui berry ni dapat membantu memerangi radikal bebas ya, penyakit-penyakit berbahaya ya. Dan kemudiannya ya, buah makui berry juga adalah sumber antioksidan yang mana dapat membantu mengembalikan keremajaan ya, awet muda, melambatkan proses penuaan ya. Dan dalam platinum drink juga ya, turut diberkait dengan ramuan seperti shark cartilage ya, yang mana shark cartilage ni adalah sejenis daripada tulang rawan ya, ikan hiu, yang mana ianya sangat baik ya untuk kesihatan sendi, otot dan sebagainya. Saya faham bila dah berusia, kadang-kadang kita nak naik tangga, rasa kurang bertenaga, lenguh dan sebagainya, Rina tak larat ya, masalah lutut dan sebagainya. Jadi amalkan makanan tambahan yang terbaik seperti platinum drink ni, yang mana dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan tubuh badan anda ya. Sebab apa istimewanya platinum drink ni Rina? Formulasi yang terbaik ya, menggabungkan rumusan yang terbaik ya, diformulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah Rina. Dan saya juga melihat ya, yang mana trend di toko-toko jamu ya, di pasaran, yang mana platinum drink ni sentiasa kehabisan stok, cepat kehabisan stok, yang mana kita juga baru kehabisan stok minggu lepas Rina. Kita dah mula pasarkan kembali. Dan kalau dilihat ya, ada juga di antara pengguna kadang-kadang bila mereka tak dapat beli platinum drink ni, mereka beli produk lain Rina, tapi mereka tidak dapat merasai ya keberkesanan seperti platinum drink. Akhirnya mereka cari balik platinum drink ni, yang mana ya Rina, platinum drink ni harganya hanyalah RM99 saja, mampu milik. Dan saya kira ya, formulasi yang terbaik ni anda kena cuba rasai kelainan ya seawal pengambilan ya. Dan cara pengambilan sangat mudah Rina, 15 hingga 30 ml ya. Anda beli platinum drink ni, anda dapat scoop dia secara percuma. Isi dalam ni 15 hingga 30 ml. Yang paling penting ya, formulasinya tanpa gula, sangat sedap, mudah untuk diamalkan. Saya kira Rina, amalkan setiap kali pada waktu pagi ketika perut kosong. Itu tentang platinum drink. Platinum drink. Betul. Ini ni lagi satu kita nak bawakan tentang jus khasiat lega, Datuk. Ini dia jus khasiat lega Rina. Kalau platinum drink ni kita amalkan pada waktu pagi ketika perut kosong, pada waktu malam sebelum kita tidur kita boleh minum jus khasiat lega ya. Yang mana jus khasiat lega ni menggabungkan 5 ramuan terbaik ya, seperti limau, lemon, kemudiannya ada ramuan seperti halia, madu, bawang putih dan juga cuka apple ya. Yang mana mengikut kajian Rina, pengambilan cuka apple dapat membantu mengurangkan kolesterol berlebihan dalam tubuh badan. Kemudiannya halia dapat membantu ya membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Dan bawang putih ya, yang mana masyarakat di negara China mereka mengamalkan pengambilan bawang putih, yang mana mereka percaya khasiat bawang putih ni sangat tinggi dengan ramuan antioksidan, dan pengambilannya dapat membantu ya memanjangkan hayat seseorang Rina. Dan mereka juga percaya ya,
aset bawang putih ini juga dapat membantu memerangi dan juga mengubati pelbagai jenis penyakit yang mana saya kira jus aset lega ni sangat-sangat saya cadangkan anda amalkan pada waktu malam sebelum tidur 15 minit 15 hingga 30 mil. InsyaAllah esok pagi kita bangun Rina, pertama sekali waktu malam tidur kita akan lebih nyenyak, lebih lena. Keesokan harinya badan kita akan rasa lebih segar, lebih bertenaga. Jadi bila kita bangun pagi tu Rina, jangan lupa minum pula platinum drink ni. Platinum drink ni sangat-sangat baik yang mana dapat membantu membekal nutrisi dan juga vitamin untuk tubuh badan. Itu dia. Okey, ini sesuatu yang istimewa untuk wanita. Ya, wanita. Kalau orang perempuan Rina, dua perkara yang mereka paling risau Pertama sekali menghampiri fasa pramenopause. Yang keduanya, Rina, mereka risau apabila bentuk badan tidak lagi menawan. Yang mana perkara ini amat membimbangkan rata-rata wanita seiring peningkatan usia seperti mana saya katakan berlaku perubahan hormon asid dah tak menawan, kendur dan sebagainya, kulit dah kurang cantik, dah beranak pinak Rina, kelonggaran dan sebagainya. Jadi Ladies Collagen V Asia ni sangat baik, formulasi terbaik untuk wanita, rumusan herba-herba terbaik untuk wanita seperti kasih Fatimah, manjakani, akas rapat yang mana 3 herba ni Rina diamalkan oleh nenek moyang kita dahulu untuk kesihatan dan juga kecergasan. Kemudian untuk bentuk badan yang menawan. Tambah lagi Rina, kita ada rumusan Puraria lobata dan Puraria brifika untuk aset wanita yang sangat-sangat baik. Jadi anda amalkan setiap hari InsyaAllah ini adalah jus jamu moden yang sangat baik. Saya kira rata-rata wanita sangat sinonim suka sangat mengamalkan Ladies Collagen walaupun tinggi dengan herba, rasanya sangat-sangat sedap, mudah untuk anda amalkan. Okey, mungkin ada satu istimewa yang kita nak kongsikan kepada penonton wanita hari ini. Ya, Rina, sesuatu yang sangat istimewa sempena hari ini 12 hari bulan 12 kita ada buat potongan diskaun yang sangat istimewa. Untuk anda yang nak mendapatkan rangkaian produk V Asia boleh dapati di Shopee, di Lazada dan paling penting jangan lupa beli di jombai.my, jomby.my sebab apa ada potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi hotline kami 019 244 4492. Saya ulang balik 019 244 4492. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu pastikan V Asia baru beli sebab apa V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Rina, saya ringkas Rina, jangan lupa dapatkan platinum drink yang hanya berharga RM99, jus hasiat lega berharga RM55. Platinum drink anda amalkan pada waktu pagi sebagai sumber nutrisi dan vitamin. Jus hasiat lega pada waktu malam, dan untuk wanita jangan lupa dapatkan Ladies Collagen yang hanya berharga RM35 sahaja. Terima kasih banyak-banyak Datuk Azria bersama kita berkongsi kehebatan produk daripada V Asia. Seterusnya, kita nak bawakan pemerhatian penonton wanita hari ini untuk kita ikuti persembahan daripada Sigma dan FML. Lagunya Dipinggirkan. Silakan. Yo, WHI. Aku dipinggirkan, ditenggelami suara dunia yang menyakiti. Tetap ku nyanyikan di pentas sayu, walaupun yang hadir hanyalah kamu. Saat bermula, saat itu juga diuji. Waktu berlumba, dahaga akan rasa dipuji. Saat itu juga akan rasa diri paling suci. Semuanya indah damai bagaikan di gunung Fuji. Satu persatu fasa-fasa dugaan ditampil. Ku ambil, jadikan mata pensil yang berhasil. Hasilnya bukannya nikmat yang bulan ini, bekukan yang diberi untuk 104 lagi. Yang indah dikabar, yang perit disuruh, yang cantik diwar-war dijerit, yang buruk yang laku dilamar, yang sakit dijeruk, yang benar disamar, yang palsu diikut. Ku turutkan segala yang sudah disusun atur. Ku akur kena sudah yakin bersua alur. Dan bila sampai waktu makin jauh ditenggelami, bererti luangkan masa diri untuk mengerti. Ditenggelami suara dunia yang menyakiti. Tetap ku nyanyikan di pentas sayur, walaupun yang hadir hanyalah kamu. Bila mana hanya aku berteman dengan hati, permainan jiwa kerap gundahkan fikiran pasti. Emosi yang terumbang ambing dilontar lagi, walau kadangnya tenang menemani hening pagi. Berlawan atau ikut haluan di dalam laluan, cuba adunkan ramuan yang dari lamunan. Biarkan gagal datangnya berkerumunan, tujuan yang lulus pasti munculkan tumpuan. Tumpukan satu fokus, asingkan yang berdasing. Bijaklah dengan rakus untuk ke menara gading. Biar bertungkus lumus, uji daya bersaing. Hidup di dalam kubus bunyiku untuk bersaing. Meditasi yang menjadi bila mana menyendiri. Adaptasi dari mereka dijadikan uji kaji. Ibarat keluar masuk pintu aku kerap kali, bahkan tidak bergajah bagaikan minta saja. Aku dipinggirkan, ditenggelami
Suara dunia yang menyakiti, tetap ku nyanyikan di pentas sayu. Walaupun yang hadir hanyalah kamu. Kini kan ku pastikan air mataku bahagia. Dari pengakhiran tiada lagi aklasia. Rahasia yang ku pendam kini telah bersuara. Jadikan monografi acuan juara. Suara dunia yang menyakiti, Suara yang menyakiti. aku nyanyikan di pentas sayu. Walaupun yang hadir hanyalah kamu. Aku dipinggirkan, ditenggelami. Suara dunia yang menyakiti, tetap ku nyanyikan di pentas sayu. Walaupun yang hadir hanyalah kamu. Yo. Oh, tiba dah rap dia. Yo. Okey, ini dia Sigma dan FML. Okey, baik. Anda tak dipinggirkan kerana di Wanita Hari Ekstra anda diketengahkan. Okey. Sigma dan ataupun featuring FML. Ya. Okey, lagu dipinggirkan. Cukup menarik. Okey, pertama sekali, siapakah komposer dan penulis liriknya? Sebelum Komposer dia saya adalah Malik Ibrahim, Malik Tufek, saya Sigma dan Fahim. kompos lagu mencipta lagunya, kompos. dan bagaimana pula dengan liriknya tu? Liriknya Kimi Kimo, Malik dan Sigma saya. Okey, tadi kalau saya sebenarnya sempat melihat persembahan mereka dan sambil-sambil itu juga tumpuan saya terarah kepada klip video mereka dengan ada lirik di bawah. Sebenarnya saya cuba nak camkan ni sebenarnya kisahnya apa ni? Satu yang saya kira mungkin untuk generasi baru kita ni, mungkin kan? Okey, apa ceritanya tu? Kisah dia menceritakan tentang seorang yang rasa dipinggirkan apabila orang yang dia sayang tu tak ada dengan dia. Dia rasa harapan tu dah tak ada. So dia cuba untuk suarakan rasa dia ke dunia. Dan akhir dia dapat rasakan yang sebenarnya akan ada benda yang menemani dia. Okey, benda tu mungkin yang seorang yang disayangi itu siapa, kekasih ke keluarga? Dalam muzik video ni saya memang ketengahkan kepada arwah mak saya. Pasal saya tengok ada juga bersaing untuk ke Menara Gading dan sebagainya. Itu saya kata memang satu mesej yang cukup menarik lah. Okey, tentang kolaborasi anda berdua ni, bagaimana mendapat idea ataupun inspirasi untuk bersama ni? Okey, sebenarnya mula-mula lagu ni Sigma je. Okey. So Sigma dia nak cari orang yang boleh menyanyikan lagu tu sebab Sigma rap. So ada chorus dia, ada penyanyi kan. Okey. So jadi kita orang dapatlah call. Hello FML, boleh tak datang kan? Nak test suara kan. Okey. So kita orang pun dapat pula bekerja dengan Abang Malik macam tu. Lepas tu kita orang ini satu peluang yang besar juga. So kita orang just try je datang. Mana tahu rezeki, jumpalah Sigma dekat situ. So kita orang test suara. Dan nak pula rezeki terus. Okeylah. Pas. Kita jalan ni terus. Mungkin so dipikirkan pun dah release. Mungkin saya mungkin abang agak kena. Okey, genre lagu ini. Genre sebenarnya asal dia hip hop tapi kita sebab kita nak feature dengan FML. So saya dengan Abang Malik cuba untuk dapatkan dia universal punya genre. So kita rasa ni pop rap lah. Pop rap. Okey, dan kita nak bercakap juga mengenai mungkin banyak lagu-lagu yang orang kata ada di pasaran, di radio dan sebagainya tentang mungkin hala tuju anda dan perancangan dalam karier ni di masa akan datang bermula dengan lagu ini. Fahimi dulu. Fahimi Fahimi. Orang kata persaingan, tapi mungkin anda nak bawakan satu kelainan atau keunikan yang nak bawa ke dalam industri. Sebab kita orang pun duo group. So itu adalah satu benda yang kelainan juga dekat Malaysia. Itu dah satu. Selain tu muzik juga kami nak perkenalkan R&B, genre R&B kepada industri Malaysia. Okey. Baik, dipinggirkan. Okey, Sigma dan FML, bagaimana mereka nak terus mengikuti lagu ini dan juga perkembangan anda, sosial media anda, Instagram dan sebagainya, silakan. Okey, boleh tengok di YouTube
channel saya Sigma Vivo. Dan kalau nak tengok nak dengar lagu, kita ada dekat semua digital platform seperti Spotify, Joox. Okey, mungkin ramai nak tengok Sima buka spek tu sikit kan. Buka spek. Tu dia orangnya. Tidur malam. Baik. Jadi kita ucapkan selamat berjaya kepada Sigma dan FML untuk kita dipinggirkan. Terima kasih bersama dengan kami pada hari ini. Dan wanita hari ini ekstra masih belum tamat lagi. Kita cuma akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih setia lagi bersama kami di Wanita hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri, memberi ruang kepada anda untuk bersama dengan keluarga, kami nak wawarkan sesuatu yang istimewa, iaitu untuk peminat-peminat Calorino. Kami ada berita baik untuk anda. Sepada Calorino Year End Sale, anda kini boleh nikmati diskaun hebat sehingga 70% dari 11 Disember sehingga 3 Januari 2021 di semua butik dan gedung atas talian Calorino. Untuk keterangan lanjut layari www.calorino.net. Dan baik, malam ini mengenai Vocal Mania. Okey, Vocal Mania kini hampir sampai ke puncak. Siapakah antara 24 rookies yang berjaya dan akan berentap di pentas semifinal? Pastinya semua tertanya-tanya. Jadi nantikan semuanya malam ini 12 Disember 9 malam hanya di TV3, dan anda juga boleh menonton Vocal Mania ditonton atau YouTube TV3 Malaysia. Okey, itu saja yang kami bawakan untuk 1 jam ini. Perkongsian yang insya-Allah dapat memberi manfaat untuk semua. Kalau dah dapat idea tu, bincang-bincanglah ya dengan pasangan. Mana tahu dah boleh direalisasikan sama-sama. Kita buat DIY sendiri. Lepas ni saya nak tengok rumah Rina macam mana. Okey, baik, kita kembali pada hari Isnin nanti dengan penghargaan buat Barisan Harapan. Baiklah, selamat berhujung minggu, tapi ingat kita jaga kita dan terus patuh pada SOP. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani.